Satu kes baru telah disahkan jangkitan COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 150. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini Selasa 8 Rabiul Akhir 1442 Hijrah bersamaan dengan 24 November 2020 Masihi, satu kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 150 orang. Kes 150 ialah seorang lelaki berumur 37 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Mesir melalui Kuala Lumpur pada 13 November 2020 dengan menaiki penerbangan di Raja Brunei BI874. Beliau tidak mempunyai sebarang tanda-tanda jangkitan dan pada masa ini berada di Pusat Pengasihan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan. Pengesanan kontak ataupun kontak tracing telah mengenal pasti 5 orang kontak terdekat yang mana ujian awal telah menunjukkan kesemua kontak kes tersebut adalah negatif bagi COVID-19. Dengan pengesahan ini, terdapat 2 kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, manakala jumlah kes yang telah disahkan sembuh ialah sebanyak 145 orang. Setakat ini, sebanyak 9 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 202 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini, seramai 558 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatari di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah menjalankan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 8,287 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatari di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 244 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 75,916 ujian. Dalam kenyataan media yang sama, Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri, etika bersin yang betul, memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian jika merasa kurang sihat. Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial seperti menggunakan aplikasi Bru Health dan mengimbas kod QR setiap kali apabila masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai runcit, restoran-restoran, establishmen kecantikan, kedai gunting dan lain-lain. Pengurus-pengurus premis perniagaan adalah juga diingatkan untuk memaparkan kod QR di tempat-tempat masuk masing-masing. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil serius penggunaan aplikasi Bru Health, terutama sekali dalam mengimbas QR kod ini, kerana ia adalah penting dalam membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan pengesanan kontak ataupun kontak tracing dengan segera jika berlaku sebarang penularan jangkitan. Sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19 ini, makanya ialah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, yang mana jika didapati bersalah boleh dikenakan kompaun sehingga RM5,000 atau didakwa ke mahkamah yang membawa denda sehingga RM10,000 ataupun penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam dan peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Sementara itu, masih banyak premis perniagaan didapati ingkar dalam mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.
Dapatan tersebut adalah menerusi operasi merati yang diadakan pada 16 November hingga 22 November lalu. Operasi yang dijalankan ke atas 85 buah premis di keempat-empat daerah oleh para pegawai penguatkuasaan kesihatan dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Kementerian Kesihatan mendapati 26 buah premis tidak mematuhi arahan Kementerian Kesihatan dan dikenakan denda kompaun keseluruhan sebanyak RM4,600. Antara kesalahan yang dikenakan denda kompaun tidak memakai sungkup muka bagi pengendali dan penyedia makanan dan kaki tangan di premis-premis tukang gunting rambut serta establishment kecantikan dan kesihatan dan tidak memakai sungkup muka dan tiada pemeriksaan suhu badan. Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai terutama bagi para pengurus dan kaki tangan premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Maklumat terkini layari laman sesawang www.moh.gov.pn atau Facebook dan Instagram. Sebarang aduan emailkan ke health.enforcement@moh.gov.pn atau hubungi talian Darussalam 123. Pengalaman mencabar yang dihadapi pada tahun ini telah membawa kepada peningkatan pelbagai teknologi inovatif, reka bentuk yang unik dan komunikasi kreatif, semuanya menunjukkan bahawa penerapan dan memaksimumkan penggunaan teknologi menjadi norma baharu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua yang juga ahli Lembaga Pengarah Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM menjelaskan perkara tersebut pada majlis penutupan Disrupt Hackathon dan penyampaian hadiah Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM Sdn Bhd pagi tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, kebanyakan organisasi hari ini menerapkan budaya inovasi untuk mencari peluang yang melangkau operasi harian mereka. Menurut Yang Berhormat, inovasi yang pantas menjadi nilai piawaian bagi syarikat-syarikat yang berpandangan ke hadapan untuk mendorong pekerja bagi memupuk pemikiran di luar kotak. Kemampuan menyesuaikan diri kepada inovasi, jelas Yang Berhormat lagi, penting bagi kedaitahanan jangka masa panjang. Initiatives are currently in place to support further growth and innovation within the private sector, especially for the MSMEs, and to protect the jobs in the private sector, especially during times of crisis. I'm confident that all relevant government and private sector stakeholders will continue to collectively work hard and also be more innovative in ensuring that Brunei Darussalam can have a vibrant private sector, one which will drive the economic growth of our country. I'm pleased to see a company like Brunei Shell Marketing engaging startups and MSMEs through platforms such as BSM Disrupt Hackathon, a first of its kind pitch competition in Brunei to find collaborators who can identify and deliver innovative solutions. Terdahulu, Muhammad Nur Syafi bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, pengarah urusan BSM dalam ucapan alu-aluannya antara lain menyentuh yang Disrupt BSM adalah lebih dari sekadar sebuah pertandingan. BSM membuka kerjasama dan peluang-peluang rakan kongsi dengan rakan-rakan niaga baharu dengan menggunakan pendekatan inovatif dan segar untuk menyelesaikan masalah-masalah konvensional. Pada majlis penutupan ini, 3 finalis teratas mengemukakan buah fikiran di samping menunjuk cara aplikasi bagi inovasi. Disrupt BSM bertujuan ke arah mewujudkan satu platform yang selamat yang mana BSM dapat bekerjasama dengan rakan-rakan kreatif dan inovatif dalam menghasilkan idea-idea dan solusi-solusi baharu. Gangguan rutin, cabaran-cabaran norma ke arah meningkatkan nilai saranan pelanggan dan meningkatkan komuniti dengan sokongan kepakaran data dan pasaran. BSM Disrupt merupakan pertandingan hackathon selama 2 minggu bertujuan melibatkan para pengusaha kecil dan sederhana serta peniaga yang baru bermula untuk mengongsikan solusi masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Majlis berakhir dengan penyampaian hadiah kepada 3 pasukan pemenang. Majlis berlangsung di Bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGJMB di Ibu Negara.
Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China menikmati hubungan persahabatan sejak sekian lama dan usaha bersama memerangi COVID-19 membuka lembaran baharu kepada persahabatan tersebut. Berucap pada majlis penyampaian hadiah melukis dan pelancaran pameran We Are Together Fight Against COVID-19, Puan yang terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam menjelaskan usaha bersama dan saling menyokong antara satu sama lain telah membawa kedua-dua belah pihak berjaya menghadapi kesukaran dengan semangat kekitaan. Brunei's response to the epidemic is praiseworthy. The government has taken scientific and decisive measures, and the people have been working closely with the government, forming the solidarity of the whole nation. Up to now, Brunei has been free from domestic cases over 200 days and obtained a commendable performance in economy, winning the efforts not only in epidemic prevention and control, but also in economic development. We should let the children know the friendship between China and Brunei. Pada majlis ini Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan dan Puan yang terutama menyampaikan hadiah johan pertandingan kepada 3 pelajar, naib juara kepada 5 pelajar dan hadiah utama kepada 2 pelajar. Tahun ini 1,022 pelajar dari 53 buah sekolah menyertai pertandingan. Acara dianjurkan bersama oleh Kedutaan Republik Rakyat China di negara Brunei Darussalam dan Kementerian Pendidikan. Pameran dan bengkel kaligrafi Islam mengetengahkan seni khat yang merupakan khazanah dunia tertua yang dimiliki umat Islam. Nantikan bahan beritanya selepas petikan titah ini. Pameran dan bengkel seni khat dan lukisan kesenian Islam dan aktiviti sempena sambutan Hari Antarabangsa Kesenian Islam sedang diadakan di Pusat Pengajian Kesenian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Penurangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dalam ucapan alu-aluannya berkata, pameran dan bengkel kaligrafi Islam mengetengahkan seni khat yang merupakan khazanah dunia tertua yang dimiliki oleh umat Islam yang berperanan mengabdikan Al-Quran dalam bentuk tulisan serta memfokuskan gabungan kaligrafi Islam dan lukisan ilustrasi contemporary. Ini adalah satu inisiatif ke arah melaksanakan the resolution of the General Conference of the United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation UNESCO berkenaan dengan International Day of Islamic Art yang telah dikeluarkan tahun ini. Majlis pada hari ini juga mengambil sukut pengisytiharan Bandar Seri Begawan sebagai ibu negara ketemadunan Islam bagi rantau Asia tahun 2019 diadakan bagi meraihkan seni budaya Islam serta memperlihatkan budaya dan nilai-nilai kehidupan keseharian yang berlandaskan kepada falsafah Melayu Islam Beraja yang telah kekal diamalkan lebih dari 600 tahun dahulu. Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO telah mengisytiharkan 18 November sebagai Hari Antarabangsa Kesenian Islam. Ia disambut dengan tujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai aspek seni Islam dan sumbangan budaya kepada peradaban melalui seni Islam. Juga hadir Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar, Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri pagi tadi mengadakan sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW
Majlis berlangsung di ruang legar bangunan Darul Ifta, Jabatan Mufti Kerajaan. Hadir yang berhormat Pihindatu Sri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Ahmad Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Juga hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Maddin alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan, dan Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhut. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Akhlak Mulia dan Hubungannya dengan Iman dan Ibadah yang disampaikan oleh Dr. Awang Haji Didi bin Haji Abdullah, pemangku penolong Mufti Ifta. Ceramah antara lain menekankan mengenai iman, akhlak dan ibadah yang mempunyai hubungan yang kuat di antara satu dengan lain. Kemudian, kedua, jika kita lihat Kerajaan Jepun menganugerahkan The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada Datuk Paduka Haji Muhammad Noor bin Haji Jeludin, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sebagai pengiktirafan kepada sumbangan dalam mengukuhkan hubungan dua hala dan pertukaran antara Jepun dan negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung petang tadi di Kedutaan Jepun di Kampung Kulab. Penganugerahan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yamamoto AG, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. The Order of the Rising Sun merupakan anugerah berprestij yang mengiktiraf individu yang membuat pencapaian membanggakan dalam pelbagai bidang kemasyarakatan. Dua warga negara asing ditahan dan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Penahanan dibuat susulan operasi sepadu pumpung di daerah Blyth pada 21 November lalu yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bersama bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh Kuala Blyth. Semasa pemeriksaan ke atas sebuah projek meroboh rumah di kawasan Seria, majikan-majikan warga negara asing yang ditahan juga disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 untuk tindakan lanjut. Sementara itu, pemeriksaan ke atas sebuah projek pengubahsuaian rumah di kawasan Panaga Seria membawa kepada penahanan seorang warga negara asing yang akan disiasat di bawah Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana didapati bekerja dengan menggunakan pas lawatan sosial. Pemeriksaan juga dijalankan pada 21 November lalu. Kemarin, dua operasi pumpung dijalankan di dua tempat berasingan. Dalam pemeriksaan ke atas pengawal keselamatan di kawasan Mukim Liang, dua warga negara asing yang berjawatan buruh binaan ditahan dan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 kerana bekerja sebagai pengawal keselamatan. Majikan-majikan mereka juga disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen yang sama untuk tindakan lanjut. Operasi sepadu pumpung Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga dijalankan di Pasar Tani Satenaga, Kampung Selayun pada 21 November 2020. Operasi melibatkan 3 buah agensi penguatkuasa iaitu Pasukan Polis Diraja Brunei, bahagian penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Darat dan bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh. Semasa operasi berkenaan, 21 warga negara asing ditahan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan kerana melanggar Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Majikan-majikan mereka juga akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Pasukan Polis Diraja Brunei mendapati satu kes cukai jalan yang telah mansuh dan kereta terbabit ditahan dan dibawa ke Balai Polis Sengkurung. Pemeriksaan lanjut ke atas kereta berkenaan telah membawa kepada penemuan satu alat yang dipercayai digunakan untuk menghisap dadah terkawal. Kes dipanjangkan dan diambil alih oleh pihak Biro Kawalan Narkotik manakala pemandu dan kesemua penumpang dibawa ke Ibu Pejabat Biro Kawalan Narkotik untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Jabatan Pengangkutan Darat telah mengeluarkan 11 denda kompaun atas kesalahan di bawah Pertukan 56 iaitu menggunakan kenderaan persendirian bagi tujuan perniagaan tanpa lesen dan permit yang sah dan memandu tanpa lesen kenderaan yang sah. Bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh pula mendapati 11 orang warga negara asing
melakukan beberapa kesalahan di bawah Perintah Pekerjaan 2009 iaitu majikan dipercayai melakukan kesalahan penempatan pekerja dan penyalahgunaan jawatan tidak mengikut kebenaran lesen mengambil dan menggaji pekerja-pekerja asing bagi kegiatan perkhidmatan rumah tangga dan lesen pekerja asing bagi kegiatan syarikat. Sehubungan itu, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan mengalu-alukan orang ramai untuk sama-sama memberi maklumat berhubung pesalah imigresen dengan menghubungi talian-talian yang tertera. Sebarang maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya. Beberapa kerja pembaikan sedang giat dilaksanakan di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Sehubungan itu, Brunei Bridge Authority, Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan menasihatkan para pengguna untuk sentiasa berwaspada serta mematuhi tanda-tanda lalu lintas yang disediakan. Di samping itu, para pengguna jambatan juga diingatkan untuk mengambil langkah berhati-hati terutama ketika dalam keadaan hujan lebat dan angin kencang semasa menggunakan jambatan berkenaan. Sebarang pertanyaan dan aduan, hubungi talian Darussalam 123 atau live chat 8333 123 atau Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.pn. Beberapa kawasan di daerah Brunei Darmur akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 25 November. Kita ikuti maklumat mengenainya.